Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinda Singh Narsingh, Koordinator CDL, Connecting Dots Learning, rakan-rakan, guru CDL, para peserta yang terdiri dari pengetua, guru besar, guru-guru dan mungkin juga dari rakan-rakan dari seberang iaitu dari Indonesia. Dan salam hari Jumaat. Baik, bertemu kita sekali lagi dalam siri hands-on online session untuk siri yang ke-34 pada minggu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar kita dah 34 minggu ke udara secara berterusan. Alhamdulillah, berkat kerjasama dari tuan-tuan dan puan-puan para peserta, kita dapat berkongsi idea dari seminggu ke seminggu dengan pelbagai tajuk yang saya kira sangat menarik. Pada waktu yang sama, kita juga sangat bertuah kerana kita sentiasa disulami dengan idea dan ilmu yang baharu ataupun kadang-kadang ialah sebagai refresh kepada kita daripada Datuk Dr. Mahinda Singh. Jadi seperti biasa, pada hari ini perkongsian daripada beliau ialah Making It Happens, Your Idea. Jadi tajuk ini juga menarik, seperti saya kira tak pernah minggu yang tak menarik tajuknya. Kerana pengisian yang 10 minit itu tetapi memberi kesan yang sangat baik kepada kita. Jadi untuk itu saya persilakan Datuk Dr. Mahinda untuk meneruskan sesi perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina. Ya, kita bertemu semula pada hari Jumaat. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk bersama dalam sesi setiap petang hari Jumaat. Saya nak mulakan dengan ucapan Selamat Tahun Baru Cina, Tahun Baru untuk kumpulan yang meraihkan daripada agama Hindu dan agama Sikh dan sebagainya. Dan juga kepada yang beragama Kristian, Good Friday hari ini, the best wishes for Good Friday. Dan yang sedang menunaikan bulan Ramadan, nanti petang nanti selamat berbuka puasa. So, untuk hari ini, kita akan mula dengan tajuk Making It Happen. Kerana kita harus percayai bahawa setiap orang mempunyai idea. Di sekolah, kalau kita tahu, kalau ada 100 orang guru, sememangnya guru ada memang banyak idea. Kalau kita di PPD pun pegawainya mempunyai idea. Pemimpin dia ada idea, staff dia juga ada idea. So, bagaimana kita nak buat sesuatu idea itu supaya boleh menjadi? Jadi, kita boleh pertama sekali kongsikan idea-idea ini. Kalau nak kongsi idea, ada juga caranya. Dan apakah caranya? Tuan-tuan dan puan-puan akan melalui 7 soalan yang anda boleh kemudiannya dapatkan daripada Urustia soalan ni, atau boleh download daripada slide saya nanti. Soalan pertama, next slide please Siti. So, apa maksud exercise yang kita nak gunakan, nak buat dalam 10 minit ni? Soalan-soalan yang saya akan kemukakan selepas ini adalah bertujuan untuk semua, ya, PGB, PK, pegawai PPD, guru dan lain-lain. Tuan-puan dikehendaki kemukakan apa jua idea dan buah fikiran yang pada pandangan tuan-puan boleh membawa penambahbaikan perubahan dari segi perkembangan kejayaan sekolah, organisasi atau sistem pendidikan pada umumnya. It's your ideas, any ideas. Semua orang mempunyai idea. Kadang-kadang idea itu idea kecil tapi ada makna yang tinggi. Ada pulangan yang tinggi. Good results. Kalau kita lihat tajuk buku pertama yang ada dipaparkan dalam slide pertama tadi, good ideas produce good results. So, but we must listen to good ideas. Kita harus dengar kepada idea. Dalam syarikat Intel, ya, mereka sentiasa beri reward yang kecil, ganjaran yang kecil untuk setiap idea. Idea itu digunakan atau tidak, tetapi ganjaran diberi untuk setiap idea. Setiap idea kerana dia nak menggalakkan staf memberi idea. Soalan pertama, apakah suatu idea anda yang tidak pernah dikongsikan? Any idea? Umpamanya, kadang-kadang cikgu stay back sampai pukul 4, pukul 5. Bolehkah masa itu digunakan sebagai tabung masa? Kita ada tabung duit.
di sekolah, kita boleh buat satu tabung masa melalui satu dashboard. Kita boleh create. Supaya bila cikgu nak masa sedikit untuk urusan yang penting, maka kita tahu bahawa cikgu sudah banyak memberi sumbangan kepada sekolah atau institusi atau PPD atau JPN atau KPM. Ya. Mungkin boleh kita fikirkan satu idea yang ini satu aja cuma. Dan sebelah kanan ni saya kongsikan idea yang saya utarakan dalam satu sesi dengan satu kumpulan yang lain. Idea saya percaya bahawa para pelajar lepasan SPM zaman pandemik COVID-19 perlu diberi peluang jika mereka ingin mengulangi pengajian mereka kerana gagal SPM atau tidak memperolehi keputusan SPM yang dihasilkan. We have to make reservations for them. Bagi mereka satu peluang untuk ulang dan sebagainya. Kerana apa yang berlaku bukan salah sesiapa. Kalau kita boleh menyediakan ruang dan peluang dengan apa cara pun, sudah pastinya saya rasa kemudiannya pelajar ini pada satu masa nanti akan menghargai juga bahawa mereka tidak diketepikan. Next question please. Maka mengapa anda mempercayai akan idea tersebut? Tuan-tuan mempunyai idea sendiri. Bagi saya, contoh yang saya kemukakan tentang idea untuk memberi ulangan, peluang mengulang SPM, saya percaya bahawa kohort SPM tahun 20, 21 dan juga tahun 22 telah dan akan melalui keadaan yang amat mencabar. Dalam sembang bincang saya dengan pengetua guru besar, mereka katakan murid yang balik sekarang ini mengambil masa, especially Form 4, Form 5 ini, untuk kembali ke dalam alam nak belajar secara serius. Dan ada yang menghadapi pelbagai cabaran di rumah. Maka adalah adil untuk menunjukkan simpati dan empati kita oleh sistem pendidikan, kita sebahagian daripada sistem pendidikan, terhadap kohort tersebut. Kohort itu kohort tahun 20, 21 dan 22. Ini juga dapat mengurangkan terjadinya fenomena the lost cohort. Ada pelajar yang kalau tak diberi peluang, maka mereka untuk mungkin beberapa tahun akan mencari haluan atau tujuan ke mana mereka nak. Kalau keputusan SPM dan mereka tidak ada ruang dan peluang untuk belajar kemahiran dan sebagainya. So something must be done for them. Next question please. Bagaimanakah organisasi anda dapat menerima dan melaksanakan idea tersebut? So kalau idea ini, kalau di sekolah, sekolah boleh menjalankan kajian ringkas tentang feasibility dari segi kemudahan yang sedia ada atau kemudahan alternatif yang boleh diperolehi serta pihak pemegang taruh, stakeholder yang ingin membantu, umpamanya PIBG dan sebagainya. Atau pihak lain, ada yayasan-yayasan yang ingat sebenarnya nak membantu pelajar-pelajar lepasan tingkatan 5 dengan apa cara pun. So kita boleh buat kajian dan lihat siapa yang nak ulang, siapa yang nak cuba perbaiki keputusan dan cari jalan untuk memberi ruang dan peluang ini dari segi kemudahan yang ada dan sebagainya. Every question has a solution. Every issue has a solution. Hanya kita kena cari solution itu. Cari penyelesaiannya. Next question please. Mengapakah organisasi anda tidak dapat memulakan atau memperkenalkan idea tersebut pada masa sekarang? Saya jangka ramai yang pernah fikirkan perkara ini. Cikgu, pemimpin sekolah dan sebagainya. Ibu bapa. Idea ini akan perlu mendapat kelulusan daripada pelbagai pihak. Tapi itu tidak mustahil. Ya. Kerana yang penting kita nak sokong dengan data dan cadangan penyelesaian. Bukan setakat kita nak kata kita nak adakan itu tapi kita tak ada cadangan dan penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar yang dapat peluang ini 10 tahun kemudian akan sentiasa menghargai peluang yang diberi ini. So, siapa yang patut fikirkan? Kita. Sebab kita adalah warga pendidik. We are in education. We have to think about our children. Right? Next question. Apakah yang boleh anda lakukan untuk memulakan atau memperkenalkan idea tersebut?
dengan saya, dengan pasukan saya, this is your idea. Ini satu contoh yang saya beri. Tuan-tuan dan puan-puan, ada idea anda sendiri. Mungkin tak ada kaitan, mungkin berkaitan dengan IT, mungkin berkaitan dengan pelajar datang daripada keluarga B40 yang perlu dibantu dan sebagainya. So bagi soalannya, isu yang saya kemukakan, idea yang saya kemukakan, saya jangka saya dengan pasukan saya boleh menjalankan kajian keperluan dan risk analysis berkaitan idea ini. Maka macam mana nak sustain idea itu? Supaya kita mungkin kena bayar guru yang akan buat kelas tambahan, mungkin pada hari Sabtu atau waktu petang, waktu malam. Tuan-tuan dan puan-puan, buat kelas waktu malam, tahun 60-an sudah ada further education classes, FEC classes dipanggil pada zaman itu. Dan ramai yang ulang MCE masa itu pada kelas malam. So boleh dibuat, kita boleh beri satu ganjaran kepada guru yang buat perkara ini. So ini ideanya, dan sudah pastinya kita perlu menyediakan kertas cadangan yang perlu dikemukakan kepada pihak yang berkaitan. Next question please. Apakah kekangan yang mungkin anda akan hadapi? Well, kadang-kala mungkin ada yang akan rasa bahawa kerja lebih, ya, it could happen. Ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Mungkin ada yang berpendapat bahawa itu bukan lagi menjadi tanggungjawab sekolah. Someone else must think about it. But remember, in education, we are the ones who always think the most. Kita yang banyak fikirkan tentang masa depan pelajar. Yeah. And we want them to do well. We want to help them. Kita nak bantu mereka dengan apa cara pun. Kadang-kala mungkin akan orang lari kerana banyak isu logistik dan profesional yang mungkin perlu diselesaikan. Tapi apa jua usaha yang kita buat, permulaannya sentiasa susah, sentiasa sukar. Tapi kita perlu menerima cabaran dan tidak mendapat sokongan daripada stakeholder yang boleh membantu. Kadang-kala kita memerlukan dana, kemudahan dan sebagainya. So kita terpaksa cari cara yang terbaik. Dan mungkin 5 buah sekolah atau satu daerah boleh buat satu usaha bersama, tak semestinya setiap sekolah. Usaha atau solutionnya atau penyelesaiannya boleh dilihat daripada pelbagai segi. Soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah anda akan dapat mengukur kejayaan pelaksanaan idea tersebut? Sudah pastinya apa idea pun yang kita laksanakan, yang cikgu kemukakan, kita nak tahu macam mana idea yang dikemukakan itu berjaya atau tidak. Satu, umpamanya data bilangan pelajar lepasan SPM yang ingin ulang keseluruhan SPM atau beberapa mata pelajaran dengan jayanya. Apa kejayaan mereka? Bilangan yang nak ulang. Itu juga menjadi satu data yang penting. Prestasi keputusan SPM bagi pelajar yang ulang peperiksaan SPM ini. Dan kajian tinjauan terhadap pandangan pelajar, guru, ibu bapa, stakeholder dan komuniti terhadap inisiatif sistem pendidikan dalam nak membantu pelajar kohort tahun 2020, 21, 22. Ya, melalui idea ni, what will come out of it? But we need to help them. Please. Saya mula jadi guru pada tahun 1980, masa tu zaman SRP. Saya pernah sebut perkara ni dalam perkongsian sebelum ini pun. Kalau 8 kelas SRP yang naik ke tingkatan 4, mungkin 4 kelas saja. 4 lagi pada umur 15 plus, belum 16 pun sudah ada di luar sana. Mereka pelajar zaman itu tidak tahu nak buat apa. Some will go into kemahiran, buat kerja kemahiran, ada yang ikut buat agriculture dan macam-macam ya. Ada yang kerja di pasar raya. Zaman itu tak begitu banyak pun sekolah kemahiran dan sebagainya, iaitu institusi untuk melatih dalam kemahiran. Tetapi masa zaman itu pun guru-guru selalunya rasa seronok juga kerana ada yang kata, saya masih ingat, now yang selalu ada masalah disiplin sudah keluar. Tetapi bila difikirkan semula banyak tahun kemudian itu, saya terfikir itu adalah satu perkara yang I think tidak sesuai pada zaman itu. Ya, sekarang pelajar kita hampir semua boleh sampai ke tingkatan 5. Walaupun kita menghadapi cabaran dan sebagainya, ada yang cenderung kepada akademik, ada yang tidak begitu cenderung kepada
aspek akademik. Itu adalah perkara, itu boleh menjadi satu idea macam mana kita nak tackle pelajar-pelajar pada zaman sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, last slide. Terima kasih semua. Hari ini masa terlebih sedikit, tapi itulah soalan yang tuan-tuan dan rakan-rakan di sekolah boleh jawab dan kongsi idea. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berakhir dengan ayat yang saya selalu nyatakan, buku adalah beban latihan untuk minda. If you want to train your mind, you train it by reading. The best exercise for the brain. So books are the training weights of the mind. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian pada hari ini yang kalau boleh saya rumuskan sedikit, ada 7 step soalan yang nak membawakan idea kita itu menjadi kenyataan. Idea-idea yang kita ada itu seharusnya tidak disimpan. Tetapi apa yang kita hadapi pada hari ini, Datuk, saya kira idea-idea itu pun nak disuarakan atau nak dijadikan realiti itu mengikut tahap, sama ada dari peringkat sekolah sehinggalah kepada peringkat pembuat dasar. Kadang-kadang kita ada juga akan berhadapan dengan kekangan ataupun birokrasi, kalau boleh saya sebut, suara kita ataupun idea kita itu terhenti di separuh jalan, di pertengahan jalan. Kadang-kadang isu itu kerap saya rasa berlaku. Yang kita lihat kalau kita dah nampak di grassroots, di peringkat pelaksana terutama di sekolah, mereka lah yang tahu sebenarnya apa rancah ataupun rencah kehidupan pengajaran mereka di sekolah. Tetapi mereka itu kadang-kadang tak boleh nak sampai kepada peringkat pembuat dasar. Itu antara perkara yang mungkin juga kita perlu lihat bagaimana nak membantu supaya suara-suara dan idea-idea ini boleh sampai. Sebab dia akan mengambil masa, Datuk. Cuba Datuk bayangkan. Yang SPM tu yang dah lepas tahun 2020 dengan 2021, apa yang berlaku kepada mereka pada hari ini? Yang tak melepasi, yang tak dapat menguasai, yang tak mengikuti lagi, tak repeat, tak mengambil peperiksaan itu lagi. Macam juga Datuk kata, zaman dulu yang ambil SRP itu bila gagal, satu segi cikgu rasa mereka yang bermasalah itu selesai masalah guru di sekolah. Tetapi apa jadi pada mereka itu pada hari ini kalau mereka masih hidup? Menjadikah mereka atau bagaimana keadaan mereka? Kerana itu kadang-kadang saya rasa kita juga perlu fikirkan. Tetapi tahap keupayaan kita selepas dapat dah berfikir nak bagi idea itu tak sampai, Datuk. Itu macam mana kita nak buat? Saya rasa kita kena cuba. Kerana kalau Dr. Zalina ingat saya punya lecture tentang teacher leadership, bilangan yang paling besar dalam sistem adalah guru. Betul. Suara guru dari segi idea ada banyak cara untuk dikemukakan. Kalau kita tak kemukakan, maka kita hilang return on energy dari segi pemikiran guru atau pemimpin di sekolah. Pemimpin di sekolah. Kita tak boleh rasa terhalang nak bagi idea kalau idea itu tidak diterima atau tidak terlaksana. Kadang-kadang idea kecil yang tidak perlu pun ke pihak yang tertinggi atau in fact PPD juga. Di peringkat sekolah pun kalau idea disampaikan kepada PGB, banyak yang boleh dibuat. So, kerana ada satu cara macam Dr. Zalina kata tadi, ada caranya macam mana kita nak dapatkan idea itu. Tuan-tuan dan puan-puan, this is not 1970s, 1980s even. Sekarang dah tahun 2020. Ramai yang ada banyak idea yang boleh dikongsikan. Ya, mungkin ada yang tidak ada, that's okay. Mungkin kemudiannya akan dapat idea juga. But beri peluang untuk mereka kongsikan idea. Ruang dan peluang itu perlu disediakan. Dan saya rasa sudah pastinya satu hari nanti banyak idea yang datang daripada bawah ke atas akan diterima. Kita harapkan begitulah, Datuk, yang akan berlaku. Saya sentiasa matter of time lah. Kan? Yes, I'm always positive.
Yes, I'm thinking about the future, not about the past. exactly. Okay. Baik, terima Okay. kasih kita ucapkan Thank sekali you. lagi Thank kepada you. Datuk Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang sangat baik pada minggu ini, yang kita akan saya rasa telah menjentik fikiran kita bagaimana kita nak sampaikan idea yang baik daripada kalangan guru-guru kita atau pentadbir ke peringkat yang sepatutnya dah kepada stakeholder yang lain. Dan insya-Allah kita tidak boleh give up dan kita kena sentiasa positif. Yes. Terima kasih sekali lagi Datuk. Thank Baik, you. tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini yang saya sebut tadi. Hari ini adalah siri yang ke-34 dan saya ingin menjemput Cikgu Sari ataupun Cikgu Sarimah binti Baharam selaku moderator pada hari ini. Wah, Cikgu Sari dah conquer dah ni, dah 2 minggu dia jadi moderator. Silakan Cikgu Sari. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Zalina. Terima kasih juga kepada Datuk Mahendra atas perkongsian. Sikit-sikit dapat input. Tiap-tiap minggu dapat input. Walaupun 10 minit, tapi input itu sangat bermakna yang perlu kita fikirkan. So bersama saya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada petang ni saya akan membantu Cikgu Ika Liana untuk sesi kita sesi ke-34, siri ke-34. Okey, sebelum kita teruskan, sebelum saya menjemput pada Cikgu Ika, saya ingin membacakan sedikit profil beliau dan juga berkaitan dengan mungkin ada rakan-rakan kita di dalam ini yang baru di dalam turut serta bersama kita dalam CDL ini. Sebelum tu saya peringatkan berkaitan dengan kita punya program. Objektif kita pada hari ini atau objektif CDL itu sendiri adalah berkongsi ilmu dan kemahiran dan juga membangunkan kompetensi guru serta meningkatkan keupayaan guru-guru dalam memberi manfaat kepada anak murid dan siapa saja rakan guru yang lain. Okey, kita juga berusaha untuk membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Betul macam Dr. Zalina kata tadi, kita tanpa without fail, 34 minggu without fail, setiap minggu ada saja orang yang berkongsi walaupun yang menyertainya bersilih ganti. Okey, so saya teruskan dengan profil kita punya peserta hari ini. Cikgu Ika merupakan seorang guru dari SK Kementar. Beliau berumur 42 tahun, telah berkahwin, mempunyai 3 orang cahaya mata. Beliau sangat aktif dengan Didik TV dan beliau merupakan seorang guru cemerlang sains bermula 2019 sehingga kini. Dan beliau juga adalah setiausaha Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur dan beliau juga adalah champion teacher sains Exito dan beliau juga adalah seorang jurulatih kajian tindakan di peringkat wilayah Kuala Lumpur. Banyak ya kalau kita tengok, kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada YouTube beliau ataupun page beliau, banyak perkongsian beliau tentang sains lah, kebanyakannya adalah sains. Dan Cikgu Ika juga merupakan seorang guru yang sangat kreatif. Saya sangat adore dengan dia pasal bila dia buat aktiviti sains tu, saya kata macam mana saya nak buat matematik tu jadi macam sains, macam itulah. So untuk petang ini, perkongsian yang sangat-sangat saya sendiri pun nantikan iaitu virtual simulation alternatif eksperimen sains secara maya di rumah. Jadi cikgu bukan sains pun boleh, sebab saya rasa kalau tak silap apps yang akan digunakan itu boleh juga diaplikasikan untuk subjek matematik. Okey, dipersilakan Cikgu Ika untuk sesi kita petang ini. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sari. Saya minta maaf kenapa saya punya slide ini tak apa. Setiap kali nak next tu je tak boleh, saya kena stop share. Okey, tapi saya cubalah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Sarimah, Dr. Zalina, kepada rakan-rakan guru yang lain pada petang ini.
Jadi saya, Cikgu Kaliana, akan berkongsi secara santai pada petang ini dengan tajuk simulasi maya. Saya rasa ramai juga yang dah tahu, tapi mungkin ramai juga yang tidak tahu. Jadi perkongsian saya ini mungkin santai dan mungkin menjadi dua hala. Bukan saya saja yang menyampaikan, mungkin kita boleh jadi dua hala lah. Mungkin kita boleh tengok rakan lain yang mencuba dan kita mungkin boleh kongsi slide sebenarnya. Okey. Jadi saya mulakan dulu simulasi maya ni, kalau dalam bahasa Inggeris ni virtual simulation. Okey. Jadi sebelum tu saya rasa cikgu-cikgu semua dah familiar ataupun dah biasa dengan perkataan simulasi. Simulasi ni kalau anak murid, senang saya cakap, ialah macam lakonan kalau saya nak cakap pada murid lah. Okey, simulasi ialah satu situasi yang diwujudkan supaya menyerupai situasi sebenar, tetapi dalam bentuk yang dipermudahkan, diringkaskan atau dikecilkan supaya masalah atau isu yang berkaitan lebih mudah diselesaikan. Kalau saya mengajar di sekolah rendah dan murid-murid saya adalah murid tahun 456. Jadi kadang-kadang mengajar menggunakan buku teks saja rasanya tidak cukup. Dan murid-murid ni kanak-kanak dia suka nak explore. Jadi kadang-kadang dalam bentuk lakonan itu dia akan lebih menjadi satu pengajaran yang lebih menjadi. Contoh, kalau di sini dalam ada cikgu sains, contoh tajuk fasa-fasa bulan. Jadi fasa-fasa bulan kalau kita tengok dalam buku teks hanya dalam bentuk satu dimensi. Jadi kadang-kadang kita nak, bukan semua dalam makmal tu ada kemudahan komputer. Kita nak buat yang tunjuk dengan bentuk video, kadang-kadang tak ada. Jadi kita paksa melakukan simulasi. Dalam buku teks ada menunjukkan bagaimana cikgu dan murid menjalankan lakonan. Ada yang menjadi matahari, ada yang menjadi bulan, dan murid berlakon dan murid sendiri nampak. Itu simulasi secara dalam kelas. Jadi bila bermulanya PDPR, jadinya simulasi tu dah tak boleh dijalankan di kelas. Jadi sekarang ni wujudlah simulasi secara maya. Jadi banyak sekarang dalam talian online, banyak membuat website yang menyediakan simulasi maya ni. Jadi cikgu boleh pilih. Jadi tetapi walaupun kita dah masuk fasa dah tak ada PDPR sekarang, simulasi maya masih lagi kita boleh gunakan. Jadi sebenarnya saya tunjukkan teknologi maya ni ialah satu pula persekitaran yang dihasilkan oleh komputer. Kita dengar maya kita tahu dah ini berkaitan dengan komputer. Jadi kalau kita tahu lakonan dalam yang dilakukan oleh komputer. Okey. Mengapa simulasi maya? Jadi saya suka sekarang bila kita dah masuk ke sekolah, jadi saya lebih suka mencampurkan atau pengajaran saya bersemuka dan juga kadang-kadang menggunakan komputer. Jadi alhamdulillah di bilik sains saya ada kemudahan projektor, kemudahan komputer, tapi itu semua yang persendirian. Jadi saya boleh menggunakannya lah, sama ada waktu dalam bukan PDPR, waktu sekarang ni pun saya masih boleh menggunakan simulasi maya. Okey, jadi kenapa saya pilih simulasi maya juga? Kerana dia adalah boleh dijadikan bahan PDP interaktif dalam kelas. Dan dia juga eksperimen sains di sekolah. Kita boleh menyuruh murid kita mencuba eksperimen yang sama di rumah. Biasalah kadang-kadang bila kita buat eksperimen, kekangan kita di sekolah, di bilik sains terutamanya lah, di sekolah rendah, kita kekurangan bahan. Okay? Kekurangan bahan, kekurangan radas. Lepas tu kadang-kadang masa hanya 1 jam sahaja, dan dengan kanak-kanak yang biasalah kanak-kanak dengan mainnya, kadang-kadang 1 jam tu tidak mencukupi, dan saya pasti ada yang tidak berpeluang. Okay, pasti ada yang tidak berpeluang. Jadi kadang-kadang kita nak semua berpeluang tu, kadang-kadang itulah ada kekangan masa, kekangan bahan, okay? Dan kadang-kadang yang kita tak jangka. Jadi simulasi maya ni kadang-kadang boleh membantu murid
dapat peluang juga di rumah. Nanti kadang-kadang dia sedih dia tak dapat lakukan di sekolah. Jadi kita boleh cakap okey nanti kita boleh buat di rumah juga. Okey. Membantu guru menghadapi kekurangan radas yang tadi saya cakap tadi. Ia juga boleh dijadikan sebagai aktiviti pengukuhan, pengayaan. Jika ada cikgu yang masih guna Google Classroom, ada cikgu yang masih rasa macam okey, dah lama dah tak guna bahan beri latihan dalam bentuk online, boleh juga bagi. Atau macam saya ada kemudahan komputer dan juga projektor di sekolah di bilik sains. Saya boleh terus menggunakannya di dalam bilik sains terus, okey, sebagai pengukuhan ataupun pengayaan. Dan yang menjadi bahan pengajaran dalam kelas yang saya cakapkan tadilah. Sebab sekarang kita dah tak ada PDPR. Mungkin rasanya cikgu-cikgu rasa macam dah tak perlulah nak guna simulasi maya ni. Tetapi kita boleh pelbagaikan dalam pengajaran kita. Okey, ini mungkin yang cikgu-cikgu tunggu. Apa agaknya laman web yang sesuai, okey, laman web yang sesuai ataupun bukan sesuai lah, sebenarnya dia ikut kepada kehendak cikgu masing-masing. Macam saya seorang cikgu sains, saya berminat kepada antara website-website yang saya paparkan di sini, okey. Tetapi ada juga subjek lain, kebanyakannya simulasi yang macam ini, virtual simulation, kebanyakannya untuk subjek sains lah, matematik dan sains. Okay? Jadi untuk BMBI saya tidak pasti, tapi untuk sains ni itulah dia yang memang banyak sangat, tapi ini antara yang saya guna. Okay, ada yang saya baru guna, ada yang saya baru explore, ada yang baru saya akan nak cuba buat nanti. Okay, saya akan guna nanti kemudian untuk tajuk akan datang, tapi saya dah explore dulu. Dan inilah dia, cikgu-cikgu mungkin boleh screenshot. Gizmos, okay, mungkin ada yang dah pernah dengar. Pet Interactive Simulation. INGITS, okay. Young Scientist Lab, the Concord Consortium, dan satu lagi the Physics of Reality. Maksudnya website yang saya paparkan ni bukannya semua yang saya guna. Kadang-kadang benda ni sesuai banyak sekolah menengah, tapi kadang-kadang kita boleh guna untuk subjek tertentu dalam sekolah rendah. Okay. Jadi saya pergi kepada Gizmos. Okay, Gizmos. Ada cikgu-cikgu yang pernah menggunakan Gizmos ke, mungkin boleh type dalam chat. Kita nak tahulah kan, ada ke yang pernah menggunakan Gizmos. Saya pasti dalam ni ada cikgu sekolah menengah. Saya rasa cikgu sekolah menengah guna kot. Okay. Okay. Kalau ada mungkin boleh dalam chat Gizmos ni. Kalau tak ada tu mungkin memang tak pernah, baru tahu. Okey, ada Cikgu Saliza Anida. Cikgu Saliza ialah cikgu sekolah rendah. Bagus. Okey, tak pernah PET je untuk subjek RBT. Ya, oh betul. Mungkin RBT pun saya terlupa, untuk subjek RBT juga boleh gunakan virtual simulation ni. Okey, nampaknya lain tak ada kan? Okey, tak apa, kita berkongsi. Gizmos ni, okey, mari kita tengok macam mana rupa Gizmos ni. Okey, itu dia rupa Gizmos tu. Kenapa saya suka Gizmos ni? Kerana ada subjek tertentu yang sesuai. Kebetulan saya akan mengajar sekarang, saya tengah mengajar subjek sains untuk tajuk sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah untuk tahun 5. Jadi cikgu darjah 5 dah belajar dah sistem peredaran darah. Selepas belajar sistem rangka, sistem peredaran darah. Jadi saya Google lah, saya tengok, saya terjumpa Gizmos ni. Okey, macam saya berkenan. Dan tapi saya kena beritahu jugalah, Gizmos ni dia berbayar. Okey, dia adalah satu website yang berbayar. Tetapi kita boleh guna untuk free trial. Jadi saya pastilah, macam saya ada banyak Gmail, akaun Gmail. Jadi saya menggunakan beberapa akaun Gmail untuk saya login, menggunakan untuk mendapatkan free trial. Jika cikgu tak login, okey, cikgu tak login, cikgu hanya boleh menggunakan Gizmos ni dalam masa 5 minit je. Lepas tu dia hilang. Okay, dia hilang untuk free trial. Jadi cikgu boleh sign up saja.
Okay, sign up for free trial. Okay, cukuplah untuk satu pembelajaran, satu pengajaran cikgu. Dan juga saya plan untuk saya lah, saya nak record. Bila saya mengajar nanti saya nak record, screen recording. Jadi benda tu nanti boleh saya save YouTube, tapi saya privatekan lah untuk khas untuk unlisted, khas untuk murid saya nanti. Untuk saya jadikan. Saya lupa, virtual ni juga kita boleh jadikan sebagai konten juga tahu, sebagai konten YouTube kita. Kalau cikgu ada YouTube, kadang-kadang kita nak buat konten dalam YouTube kita boleh buat screen recording, kita boleh jadikan ini juga sebagai konten dalam YouTube kita. Okey, ini nanti kita akan pergi tahu cikgu, kita akan pergi, kita sama-sama pergi masuk Gizmos. Ini saya screenshot saja. Kebetulan tajuk ni memang tajuk sistem peredaran darah manusia. Jadi murid boleh nampak bagaimana darah beroksigen keluar dan darah yang kurang oksigen dengan darah yang ada karbon dioksida masuk ke dalam jantung yang berada di jantung sebelah kiri, jantung sebelah kanan. Jadi murid, dan kita boleh tunjukkan pada murid yang best kat situ kebetulan tajuk ni, iaitu kebetulan kita mengajar tentang kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Jadi bila kita guna Gizmos ni, nampak tak cikgu, nampak data from blood sample tepi tu, dah macam doktor dah. Okey, murid boleh nampak baca berapa kandungan oksigen, berapa kandungan karbon dioksida dalam darah. Jadi dalam buku teks pula sama, warna biru, warna merah. Jadi murid akan macam wow, okey sama. Dia macam sangat macam kalau murid saya terjegit-jegit macam, wah cikgu, betul lah cikgu, kurang oksigen, kurang karbon dioksida. Okey, dan sangat menarik. Malangnya oleh kerana saya pun bersemangat time tu, saya pun tak sempat nak rekod untuk murid saya. Okey, mungkin selepas ini next class saya akan rekod lah bagaimana mereka belajar. Okey, ini satu. Dan yang bestnya juga Gizmos ni, iaitu dia menyediakan lembaran kerja. Memang di dalam bahasa Inggeris, tapi kita bolehlah gunakan, kalau kita tak ajar DLP, kita boleh gunakan sebagai guide. Kita boleh guna soalan. Nampak soalan, nak katakan soalan mereka bagus, tapi mereka punya soalan selalunya lebih kepada menjurus kepada murid berfikir sendiri. Okay, bukannya kita bagi jawapan. Murid kalau kita tengok kat sini kan ada prior knowledge questions. Okay, do this before using the Gizmo. Jadi macam ni kita macam dia sebagai bantuan kepada cikgu juga untuk membuat soalan kepada murid. Dia ada soalan dan ini dalam bentuk PDF. Dia ada bagi dalam bentuk PDF, dia ada bagi dalam bentuk words. Okay. Kalau berbaloi nak subscribe, kalau cikgu rasa berbaloi, saya rasa banyak subjek, banyak topik tajuk sekolah menengah. Okay. Memang saya rasa berbaloi lah untuk di-subscribe. Okay. Ini juga, ini kebetulan pun ada tajuk pencernaan, saya pun dah cuba. Saya belum lagi gunakan, tapi saya merancang untuk menggunakan tajuk pencernaan ni untuk darjah 4. Okay. Dan ini memang akan nampak lah, akan nampak asid dalam perut tu bergelegak kan. Jadi murid sangat suka. Okay, kalau cikgu suka, saya pasti murid pun pasti suka. Okay, dan ini lembaran kerja berkaitan tentang sistem pencernaan. Kalau cikgu mengajar DLP lagi senang lah, tak payah translate dah. Okey. Dan website yang kedua yang saya suka, ini paling saya suka, ialah PET Interactive Simulation. Kerana ini percuma. Tadi saya nampak tadi beberapa cikgu gunakan PET, betul. Saya juga pernah menjadikan PET ni sebagai konten YouTube saya, di mana macam tadi juga saya rekod macam mana saya menggunakan PET dan saya screen recording dan saya jadikan dan masukkan dalam YouTube. Dan alhamdulillah ramai view untuk melihat bagaimana penggunaan PET interaktif ni. Okey, apakah PET ni? Okey, PET saya gunakan untuk mengajar litar elektrik. Okey, litar elektrik saya mengajar dalam tajuk haba dan tajuk tenaga. Okey, yang ini saya ambil screenshot untuk tajuk litar elektrik dan yang ini saya rasa memang sangat membantu sewaktu PDPR. Dan walaupun dah tak PDPR, sekarang ni kita masih boleh guna sebagai aktiviti pengukuhan di rumah, atau juga cikgu boleh buat di sekolah terus di dalam bilik kelas. Okey. Menggunakan komputer cikgu, panggil murid untuk murid menggunakan buat terus. Okey, cikgu ada litar yang betul dan cikgu ada litar dalam bentuk maya.
gabungkan dua-dua. Okey, jadi kalau kadang-kadang Lita kat kelas tu kat dalam bilik sains tu tak cukup, bukan tak cukup apa, menggunakan wayar yang banyak, kadang-kadang bateri tak cukup, mentol terbakar. Okey, jadi ada murid yang boleh buat menggunakan komputer, ada murid yang menggunakan yang litar yang sebenar. Okey. Website yang ketiga, InkEats. Okey, saya bercadang untuk menggunakan ini. Okey, nanti yang ini saya baru jumpa, yang ini saya suka InkEats ni. Dia mengajar murid menggunakan merancang merancang eksperimen dan membuat hipotesis. Okey, membuat hipotesis. Cikgu sains pasti tahulah. Okey, murid boleh memilih bagaimana hendak membuat hipotesis. Ini sesuai macam tahun 6, tahun 5. Okey, dan nanti kita akan pergi tengok bagaimana macam mana rupa InkEats ni. Yang ini juga berbayar, tetapi InkEats ni dia berbayar. Tapi kalau cikgu sign up sebagai teacher account, cikgu boleh dapat akses untuk semua general labs dia. Okey, yang macam Gizmos tadi tu dia mungkin sebab dia sangat bagus, saya rasa saya pun memang berkenan, jadi dia lebih ketat lah. Tetapi kalau InkEats ni, kalau kita sign up sebagai free teacher account, kita dapatlah boleh akses untuk semua general labs. Nanti kita boleh tengok lah apa yang general labs tu. Kemudian yang scientist lab ni, yang ini dia lebih kepada penerokaan. Yang ini dia tak ada maksudnya yang ini dia bagi satu, ini sesuai kalau kita jalankan problem based learning, pengajaran yang melalui masalah, berdasarkan masalah. Jadi kat sini dia ada bagi mission, yang murid kena selesaikan, dan murid cuba plan plan untuk menyelesaikan mission tu. Jadi dia macam seronok bagi saya seronok sebab kadang-kadang kita juga, kalau kita dalam sains kan kita ada STEM, ada problem based learning, inquiry based learning. Jadi kalau kita nak bagi problem based learning, saya rasa yang scientist lab ni sesuai, tapi dia tak banyak. Dia tak banyak lah sangat, saya nampak tadi ada 6. Okey, yang ini saya rasa sesuai untuk saya, untuk tahun untuk sekolah rendah. Okey. Kemudian ini the physics aviary, saya rasa ini matematik pun banyak. Okey, matematik. Yang ini saya gunakan untuk waktu ni untuk mengajar pasal termometer. Okey, bacaan termometer, jadi murid boleh menggunakan, yalah waktu PDPR kan kita tak boleh tak dapat menunjukkan termometer yang sebenar. Jadi kita boleh menggunakan, melatih murid membaca termometer dengan menggunakan simulasi maya ni. Okey. Jadi walaupun dah bersemuka juga, okey, kadang-kadang kita kekangan di sekolah termometer. Termometer tu pun berbahaya. Okey, berbahaya digunakan, tapi cikgu tak boleh kata tak boleh tunjuk, murid tak boleh guna termometer. Murid boleh pegang, boleh apa, boleh guna. Okey, cuma macam di sekolah saya termometernya dalam bentuk mercury, dalam berbulinya mercury. Okey, ada yang menggunakan alkohol, warna merah boleh nampak. Kalau di sekolah saya menggunakan mercury, jadi murid sukar untuk melihat mercury tu sebab dia dah warna kelabu dengan belakang tu kuning. Jadi sukar untuk melihat. Jadi kita tambah murid melihat secara yang real, dan menggunakan untuk melatih mereka membuat pembacaan, saya gunakan physics aviary ni sebagai murid gunakan dengan untuk latihan berulang kali untuk membaca termometer. Okey. Jadi cikgu-cikgu nak bersedia, kita nak cuba? Okey, kita pergi cubalah, sebab saya rasa yang ini lebih kepada kita cuba, kita nampak macam mana cara nak melakukan, nak buat benda ni. Jadi saya rasa kita akan pergi kepada Gizmos dulu. Okey. Saya stop share ni. Setakat ni ada pertanyaan ke? Kat ruang chat. Okey. Pad memang best. Okey. Tahun 2. Okey. Okey, kebanyakan cikgu menggunakan pad.
Okey. Sekarang saya share screen. Okey, cikgu kita pergi kepada Gizmos dulu. Cikgu boleh pergi ke website Gizmos. Okey. Okey, cikgu boleh pergi type je Gizmos. Dekat sini. Okey, saya dah ada akaun saya. Okey, so cikgu boleh klik saja Explore Learning Gizmos ni. Okey. Seperti saya cakap tadi, yang Gizmos ni ialah berbayar. Jadi kita boleh, kalau kita nak terus saja find Gizmos kat sini, okey, nak terus dia cari bahan kat sini, tapi cikgu hanya boleh guna selama 5 minit sahaja. Dan kemudian cikgu dah tak boleh gunakan lagi. Dia akan ada masa kat situ. Jadi kalau cikgu plan untuk mengajar atau cikgu plan untuk menjadikan konten dalam YouTube, jadi cikgu tak nak cikgu kenalah sign up ni, sign up free ni. Okey, cikgu boleh klik sign up free kat sini. Okey, dan cikgu boleh masukkanlah akaun cikgu tu. Okey, nanti dia akan hantar email. Dan cikgu buka email cikgu untuk activatekan akaun cikgu tu. Okey. Mungkin cikgu boleh buat. Saya bagi masa 3 minit untuk cikgu buat sekarang kerana saya dah ada. Jadi saya tunggu cikgu untuk sign up Gizmos ni. Okey. Okey, saya macam di paparan sekarang ialah Gizmos saya. Okey, saya guna akaun yang baru. Okey. Jadi saya pasti cikgu-cikgu pun ramai akaun Gmail. Okey, sebab kadang-kadang kita nak beli pun ada yang tak sesuai, jadi kita create banyak akaun untuk kita nak dapatkan free trial untuk pelbagai website pengajaran yang lain juga. Okey. Saya bagi cikgu masa untuk sign up. Okay, ada cikgu yang dah berjaya masuk. Baru register je. Dia ada lambat sikit lah sebab kena pergi email, kena pergi klik pada link yang ada dalam email tu, dan cikgu boleh dapat masuk free trial Gizmos. Okey. Okey, sekarang kalau cikgu dah dapat paparan ini, okey, keluar my homepage ini, okey, untuk cikgu cari bahan, cikgu klik pada find Gizmos kat sini. Okey, di sini saya gunakan, saya pilih Gizmos by grade and topic. Okey, sebab nak lagi cepat. Okey. Jadi kat sini saya ambil Gizmos, okey. Of course saya akan mengambil sains lah. Tapi di sini cikgu Maths mungkin boleh ambil, tengok ada beberapa tajuk yang sesuai. Oleh kerana saya ambil grade 3-5 lah. Okey, grade 3-5. Kadang-kadang saya pun tak pasti grade sekolah international kan. Tapi cikgu kena explore. Jadi saya explore, kebetulan yang saya nak ni, saya nak pergi ke life science. Okay. Bila cikgu klik kat life science, dia ada human system and health. Sebenarnya ada lagi plants. Okay, tapi untuk hari ini saya nak tunjukkan human system. Cikgu matematik nanti boleh tengoklah yang bersesuaian. Saya rasa grade 3-5 ni untuk sekolah rendah saya rasa. Grade 6-8 ni mungkin dah sekolah, mungkin dah tinggi, mungkin dah darjah 6 ke. Okay, ni sebab di grade di sana kan, di US. Okay, so saya klik human system and health. Okay, untuk cikgu sains kebetulan sesuai sangat untuk kita mengajar ni. Ada sistem blood circulatory, maksudnya sistem peredaran darah. Kita boleh mengajar sistem pencernaan dan mungkin sensus ni. Okay, kalau kat sini saya tengok yang tadi kan saya tunjuk tu, saya nak ajar tajuk pencernaan. Okay, so kita boleh launch kat sini. Okay, kita boleh launch kat sini. Oh, ini saya punya yang ini. Okey. Okey.
Oh, nampaknya saya dah tersalah buka ni. Okey, yang ini saya ambil yang tu saya cakap tadi, kalau cikgu tak login, dia akan jadi tinggal 5 minit dah habis kan. Okey, jadi saya kena pergi dekat, saya kena sign up memang. Okey, sementara tu kejap cikgu. Kalau kita tak login, tak sign up, kita boleh dapat juga Gizmos yang free. Ini dia, Gizmos yang free. Okey, Gizmos yang free ni maksudnya cikgu boleh gunakan tak payah 5 minit pun. Okey, tapi cikgu tengoklah bersesuaian atau tidak. Yang ini untuk yang free, maksudnya tak sign up pun kita boleh gunakan, tapi tak banyak. Maksudnya cikgu boleh guna tak payah 5 minit pun lebih. Okey, tapi kalau cikgu nak menggunakan yang ni, cikgu kena masuk semula. Okey, cikgu kena masuk. So kalau kat sini saya nak cuba. Okey. Okay, so saya kena pergi dekat Gmail sekejap. Cikgu Sari, ada yang berkaitan ke matematik? Matematik. Ada tajuk yang ada yang sesuai ke? Ada. Sekarang ni tadi buka yang dia tajuk fraction, addition fraction. Okey. Okey. Sekejap ya cikgu. Kita kena kreatif lah bila kita nak dapat apa? Nak dapat yang ni free kan? Okey. Kita ambil Malaysia. Okey. Kita ambil teacher. Okey. Ni kenapa ni? Oh, okey. Okey, so dekat sini cikgu boleh pilihlah cikgu sains. Okey. Okey. Cikgu pilihlah apa yang sesuai. Yang penting kita nak masuk dalam kelas ni kan. Okey, ni tadi cikgu find Gizmos. Okey. Okey. Cikgu pergi dekat life science. Ni bagi cikgu sains lah, tapi tak apa nanti cikgu kemudian explore, tapi saya nak tunjukkan macam mana dia. Saya macam best lah kalau kita nak mengajar. Okey. Kita launch Gizmo. Saya harap line saya ni okey. Okey, ini dia. Okay, ini yang saya cakap tadi. Jadi kat sini kita boleh mengajar murid. Kita tunjuk show labels. Okay, sama dalam buku teks, ada jantung sebelah kanan, jantung sebelah kiri. Cuma yang ini lebih apa tu? Lebih detail lah. Ada ventricle, ada atrium. Tapi tak apa. Kita biasakan murid lebih belajar lebih banyak, okay, daripada buku teks. Dan kita boleh klik juga show blood flow. Kat sini kita boleh ambil shrink, kita ikut dia drag shrink to take a blood sample. So kalau kat sini dalam buku teks pula mengajar yang jantung sebelah kiri yang warna biru ni akan membawa darah yang lebih oksigen. Okey, jadi kita nak tunjuk. So kalau warna biru ni darah ni masuk kan yang warna biru ni. Okey. So kita klik kat situ. So kita boleh nampak. Okey, kita boleh nampak dekat sini, kita masuk kat sini. Okey. Dalam jantung, bukan warna biru, warna merah, silap saya. Okey, darah beroksigen. Okey, darah yang beroksigen dalam jantung sebelah kiri
adalah darah jantung yang mengepam darah yang lebih oksigen. Jadi kat situ kita boleh tunjuk kat murid. Okey. Kandungan oksigen 91.4. Situ pun dah boleh menunjukkan oksigen banyak berbanding karbon dioksida. Ada, bukan tak ada dalam darah, tetapi kandungannya sikit. Dan ada juga microscopic view kat sini. Jadi kita boleh tunjuk dalam buku teks juga bagaimana rupa sel darah merah. Sel darah merah tu bentuknya bulat begitu. Dan yang ini kita boleh cerita sedikit tambahan sel darah putih dan juga platelet. Tambahan ilmu selain daripada buku teks. Okey, dan kita boleh tunjuk ini darah darah beroksigen. Kalau darah jantung sebelah kanan pula akan mengepam darah yang kurang, yang lebih karbon dioksida. Jadi kita mungkin klik kat situ. Okey, so kita mungkin akan ambil kat mana warna biru, yang warna biru. Okey, kalau warna biru dekat situ ialah salur darah yang membawa darah kurang oksigen. Jadi kat situ boleh nampak karbon dioksida 47, oksigen 35. Kat situ menunjukkan karbon dioksida lebih banyak. Dan kita boleh letak kat sini warna biru. Sini kan. Okey. Okey, warna biru, asal warna biru je kita boleh letak. Yang warna biru kita akan nampak karbon dioksida lebih banyak daripada oksigen. Tu cara cikgu terangkanlah, mungkin cikgu lebih kreatif untuk menerangkan. Okey. Dan di bawah ni pula dia ada answer sekali. Jadi saya rasa ni sesuai kita boleh mengajar terus dalam kelas. Okey, maksudnya kalau kita ada kemudahan komputer, terus saja panggil budak. Kalau cikgu DLP lagi senanglah, cikgu tak perlu translate. Tapi anak murid kita pun pandai juga kebanyakan bahasa Inggeris kan. Okey, dan boleh terus buat assessment question jika dia berkaitan. Okey, jika tidak, tak apa. Okey, kita hanya menggunakan gambaran ini saja untuk menjadikan pengajaran kita tu lebih interaktif kan. Okey, ini satu. Okey, satu lagi mungkin kita boleh tengok yang ni pula. Okey, digestive system. Okey, digestive system. Kat sini pun best juga, seronok. Okey, saya kena cepat. Okay. Cikgu Sari okey dengan ni? Okey. Okey. Cuma kena explore lah penggunaan dia tu. Menarik. Untuk maths boleh, dia kan? ada banyak dia tajuk berbayar. yang berkait. Berbayar tu kan, tapi macam seronok lah kan. Okey, yang ini memang seronok cikgu, saya dah cuba dah. Ini di mana murid kena menggunakan prior knowledge dia. Okey, daripada darjah 3 dia belajar pasal salur pernafasan tu, dia kena buat satu saluran pencernaan. Jadi kalau kat sini kan, contoh kat sini bermula daripada mulut. Okey, lepas mulut ni darjah 3 darjah 3 ada sambung esophagus. Okey, lepas tu daripada esophagus ada perut pula. Okey, makanan akan masuk ke dalam perut. Saya rasa memang best lah. Okey, kemudian daripada perut, ini dah masuk tajuk darjah 5. Okey, murid kena sambung. Ni kena ada pengetahuan sedia ada murid. Jadi murid sebenarnya dia boleh cuba jaya je. Dia nak sambung-sambung macam mana. Nanti bersesuaian ke tidak. Kita cikgu boleh rasa tak sesuai ni. Takkan daripada ni terus daripada mulut terus perut contohnya. Okey, contoh kat sini kita pergilah katakan large intestine. Lepas tu pergi small intestine. Lepas tu tambah lagi small intestine, usus kecil, dan akhirnya rectum. Okey. Contohnya kat situ. Okey. Kemudian kat sini kita boleh ada pula boleh sini. Kena masukkan makanan pula. Okey. So kat sini kan saya dah try itu. Kita kena stop dulu. Kita pergi food. Okey, contohnya food. Kita boleh kat sini. Okay. You need food to start digestion. Click reset. Okay. Kita bacalah arahan kat situ. Okay. Jadi mungkin ada susunan yang tak betul kat sini. Jadi kita kena letak dulu makanan sebelum kita letak yang lain ni contohnya. Okay. Jadi nanti cikgu boleh cuba.
Saya dah cuba dah ni. Okey, nanti cikgu letak burger, so nanti dia akan, cikgu klik je apa ni, play ni, dia akan lalu. Okey, burgernya akan lalu masuk esophagus, hancur dan akhirnya sampai keluar dekat rectum, kat anus kat sini, dekat dubur. Jadi murid akan nampak okey bagaimana perjalanan apa tu makanan untuk sistem pencernaan tajuk tahun 4. Jadi cikgu boleh gabung-gabungkanlah. Okey. Pengajaran cikgu itu. Okey, saya kena pergi terus kepada website yang kedua iaitu PAD. Okey, saya rasa pasti ramai yang dah guna PAD. Okey, PAD ini dia percuma saja cikgu. So dia percuma, jadi cikgu boleh tak payah nak sign up ke apa, cikgu boleh terus saja pergi dekat simulation. Okey, cikgu dah klik PAD Colorado atau cikgu type dia PAD simulation dalam apa tu Google, dan cikgu boleh terus pergi dapat paparan sebegini, website segini, dan cikgu boleh klik simulation. Okey, cikgu boleh pilih contohnya nak ambil physics. Okey. Okey, kat sini. Sekarang ni saya tak tahulah, mungkin line saya bila saya buka pad je selalunya dia akan slow. Mungkin ramai orang dah tahu guna pad ni katnya, banyak juga akses. Jadi dia jadi lambat. Saya tak tahulah, mungkin line saya. Okey. Tapi saya dah siap buka juga yang lain. Okey, ini untuk tajuk energy form. Okey, untuk tajuk tenaga. Okey, sementara yang ini buka. Untuk tajuk energy form, okey, tajuk tenaga. Yang ini saya cakap ini virtual lab. PAD Colorado ni dia lebih kepada virtual lab. Makmal maya macam itulah, okey. Atau bilik sains. Okey. Kat sini di mana kita mengajar tajuk perubahan tenaga daripada apa tu? Air, lepas tu ada apa tu? Pepejal, cecair dan juga gas. Okey. Jadi kat sini cikgu boleh katakan kat sini kan. Okay, murid boleh angkat. Ni kalau kita kurang bahan, tak cukup penuh Bunsen ke, atau boleh buat latihan di rumah. Okay, jadi kita boleh guide murid, okay, untuk menggunakan apa ni tajuk ni. Okay, contohnya kita nak tengok perubahan air. Air akan berubah bila dipanaskan. Air dalam bentuk cecair. Air boleh berubah dalam menjadi bentuk gas, tapi kita perlu panaskan. Jadi kita mungkin boleh klik atas ni energy symbol. Okay, link heaters ke. Okay, kat sini kita buat pemanasan. Okay, kita nak panaskan air ni. Okay, kita panaskan. Okay, naikkan dia. Jadi air nanti akan berubah. Okay, kalau kita nak saja nak tambah, ini minyak. Okay, minyak. Okay, tapi fokus ni kepada air sebenarnya. Okay, perubahan air. Jadi kita boleh nampak konon-konon murid tengah panaskan lah tu. Okay, tengah panaskan air. Jadi murid boleh lihat semakin lama apa ni, air itu telah bertukar daripada cecair dan telah bertukar menjadi wap air. Cikgu kena explain lah, okay, dalam kelas ataupun semasa cikgu buat di kelas yang betul punya real, dan cikgu boleh tunjuk juga di dalam menggunakan komputer. Okay, kita boleh nampak energi tu keluar. Okay, dan semakin lama nanti air itu akan semakin berkurang. Okay. Okay, ini kalau kita guna air contohnya. Okay. Okay. Dan kita boleh tengok, murid boleh tengok antara minyak dan juga air mana lebih cepat terbakar. Okay, contohnya kat situ. Okay, dah boleh tak saya punya tadi? Ni. Okay, ni dia. Simulation tadi, bila cikgu tekan fizik contohnya lah, fizik. Sebab apa saya pilih fizik? Sebab dalamnya ada litar elektrik. Tadi cikgu Mimi tadi dia kata guna pad untuk, cikgu Mimi menggunakan untuk RBT. Yes, okay, banyak kat sini. Kalau tengok kat sini tajuk sains sekolah menengah banyak ni. Okay, jadi kalau kat sini, ini tadi energy form. Yang ini tak antara tajuk-tajuk yang sesuai untuk sekolah rendah. Energy form. Okey, kita boleh guna states of matter ni. Okey,
kita juga boleh guna ini. Yang ini apa ni? Construction kit ni. Okey, pun boleh juga guna apa litar. Ni yang seronok ni. Kita boleh guna litar. Okey. Okey, untuk pasangkan litar. Alhamdulillah tak laju. Okey. Yang ini bagi cikgu-cikgu yang tak pernah menggunakan pad ni, cikgu cubalah guna. Jadi seronok kerana mudah. Jadi contohnya murid menggunakan untuk membuat litar selari. Okey, litar selari contohnya. Okey. Ambil wire. Okey, ini semua bahan-bahan yang memang ada. Okey. Memang ada dalam buku teks. Okey, perlukan sel kering. Kemudian perlukan mentol. Kemudian sambung lagi dengan wire dan sambung dengan switch. Okey, ini untuk peringkat sekolah rendah. Ini 4 komponen saja. Jadi kalau RBT tadi dia ada resistor kan. Dia ada lagi apply kat bawah ni. Okey, dia ada fuse ni resistor. Okey, tapi untuk peringkat sekolah rendah kita hanya menggunakan 4 saja. Okey, tapi tak apa, nanti aktiviti murid boleh cuba yang lain juga kalau dia nak ni. Tak apa. Okey, dan kita sambungkan dia. Jadi tak. Okey. Sambungkan. Dan kemudian ni satu jadi litar litar selari dan kita switchkan. Jadi boleh nampak terus mentol tu sedang menyala. Okey, menyala. Jadi kalau katakan nak tambah. Okey, nak tambah mentol. Okey, nak tambah mentol. Okey, nak tambah mentol, kita boleh nak tambah lagi satu bateri kat sini kan. Okey. Okey, kat sini. Sorry. Kita kena buang dulu. Okey, ni kita buang dulu. Okey. Kita tarik sini. Kita nak tambah lagi satu sel kering. Okey, apa terjadi kalau kita tambah sel kering? Contohnya kat sini. Okey. Dan mentol itu menjadi sangat terang. Jadi kalau selalunya saya memang menghadapi masalah kekurangan litar. Selalunya bateri tak cukup, sel kering tak cukup, ataupun selalu masalah wire lah. Wire ataupun bulb terbakar. Okey, jadi ini memang sangat-sangat membantu. Sebab tu saya suka sangat tajuk elektrik. Siapa cikgu sains yang ada kat sini, bolehlah gunakan dan sangat-sangat best. Okey, jadi sangat-sangat membantu. Ini untuk pad. Okey, tadi tak saya tadi saya punya ni tadi satu lagi. Ni jadi InkEats. Okey, InkEats. Okey, InkEats pula. Ni yang saintis. Okey. Sorry. InkEats. Kalau nanti mungkin cikgu dah screenshot. Okey, website InkEats ni. Okey, sama juga yang InkEats ni cikgu kena sign up lah. Tapi dia tak macam Gizmos. Yang ni dia lebih senang. Okey, yang saya cakap tadi InkEats ni cikgu daftar sebagai teacher. Okey, cikgu daftar sebagai guru. Jadi cikgu boleh dapat akses untuk beberapa general labs. Jadi untuk InkEats ni saya bercadang untuk mengajar tajuk ini. Okey, liquid density. Okey, liquid density. Okey, kat sini cikgu boleh pilih lah. Okey, nak yang mana. Contoh kat sini saya nak mengajar tentang kebetulan ada tajuk ketumpatan. Determine how the type of liquid affects the density of the liquid. Okey, jadi kalau cikgu klik kat situ. Okey, yang ini tadi saya cakap kenapa InkEats saya suka sebab dia membantu murid membuat hipotesis, belajar membuat hipotesis. Kadang-kadang kita cikgu pun, kadang-kadang ada cikgu, terutama cikgu baru kan, tak berapa clear macam mana nak buat hipotesis. Jadi kat sini pun bukan saja murid, cikgu juga dapat belajar macam mana nak buat hipotesis. Selalunya ini hipotesis cara mereka. Selalu kita mesti nak guna semakin, if, so. Tapi kita boleh tengok cara mereka buat. Okey, kat sini kata ke arahan dia, determine how the type of liquid affects. Okey, jenis cecair mempengaruhi ketumpatan. Jadi kita nak latih buat hipotesis contohnya. Kat sini ada beberapa. So if I change the
type of liquid. Tengok berdasarkan goal ke atas. So that is, contoh kita nak buat goes from water to alcohol contohnya. Then I will observe that the density of the liquid will increase contohnya. Okay, ni hipotesis kan, jangkaan awal belum tentu betul. Jadi, okay, I'm ready to run an experiment. Kat sini, okay, kita nak test adakah hipotesis kita ni betul, boleh diterima atau tidak. Okay, dekat sini, di sini cikgu boleh melatih murid pula pemboleh ubah kan, apa yang perlu kita malarkan dia, pemboleh ubah malar, apa perlu dimanipulasi. So kalau dekat sini kita pilih bekas yang samalah, kita malarkan bekas tu, constant variable. Okay, constant variable kita pilih bekas yang sama, tetapi type of liquid tu, jenis liquid tu adalah berbeza. So ini akan jadi manipulated variable ataupun pemboleh ubah manipulasi. So kita akan guna oil, kita akan guna water dan kita akan guna alcohol contohnya. Okay, 3 yang ada. And kita boleh amount tu pula, amount kita mungkin jadikan dia malah lah constant variable. So sama je. Maybe kita want to use a quarter or half or full. Okay, kalau banyak sangat mungkin kita guna quarter. Okay, and then kita yang tak berubah nanti ialah shape and amount. Yang berubah nanti ialah type sahaja. Okay, untuk hipotesis kita ni kan. So katakan kita pilih oil contohnya. Okay, run trial. Okay. So kat sini pula, ni tambahan ilmu lah kepada murid. Bagaimana nak kira density. So kita kira lah kat sini, use the data table. So kita bahagikan saja. Okay. Nak dapatkan density, kita kena, ketupatan kita kena bahagi jisim liquid mass dengan liquid volume contohnya. Tak apa, rasa macam sekolah rendah lagi, tapi tak apalah. Kita nak gunakan apa yang boleh kita gunakan. So kita boleh, okay, 212. Okey, 0.5 bahagi dengan 250. Okey. So dah ada dekat situ. Ketumpatan dia 0.85. So cikgu akan teruskan dengan water dan alkohol. Kita bukan apa, kita nak dapatkan ketumpatan ni dalam bentuk nombor. So nanti dia akan masuk dalam result, add to result kan. Okey. Nanti kita akan latih lagi macam mana nak collecting data. Okey. Contoh kat sini, kalau saya klik lah sebenarnya tak habis lagi ni sebab tak cukup. Dia mesti ada water lagi. Okey, run trial lagi contohnya kat sini 250 bahagi dengan 250. Contoh. Sama dengan, okey. So, ketumpatannya 1 gram. 1 gram per mil, okey. ml. Okey, so kat situ dah ada 2. So, at least ada 2. Okey. Dia akan bagi tahu ni pula lah. Okay, you are doing a good job on, okay, make sure how you are changing your independent variable. Dekat sini dia akan latih. Okay, kat sini cikgu kena explore lah cikgu. Saya pasti cikgu sains kat dalam ni faham apa yang saya cakap lah. Tapi kalau cikgu yang subjek lain mungkin tak faham. Tapi yang ni ini lebih kepada sains. Okay, ini untuk in its. Okay, saya terus lagi untuk tadi ni website yang Concord Consortium. Yang ini free cikgu. Okey, sesuai untuk aktiviti-aktiviti STEM. Okey, yang ini free, percuma. Okey, untuk tajuk bila cikgu buka dia Concord Consortium ni. Okey, cikgu boleh pilih kat tepi ni ada chemistry, earth, space, engineering, mathematics pun ada. Okey, dan cikgu boleh pilih. Cikgu kena explore lah yang mana sesuai. Kebetulan saya cari kat sini life science. Saya jumpa dalam middle school, saya jumpa boiling point untuk tajuk pendidikan. Okey, so kita boleh klik dekat sini. Contoh boiling point. Okey, so kat sini. Okey, kat sini kita nak mengajar macam mana ikatan ion tu kan, macam mana bentuk kalau pepejal dipanaskan. Okey, cecair dipanaskan contohnya. So kita boleh, okey, kat sini, okay, cikgu kita klik kat sini kan. Okey, apabila kita klik hit kat sini, jadi kita naikkan dia. Okey, kita akan nampak dia sedang dipanaskan. Okey, kita boleh ceritalah nanti dia akan
Kita klik heat ni apabila semakin panas, okey. Mungkin kat situ nilai dia K, kita cakaplah tu termometer kan. Okey, semakin panas nanti dan dia akan terpecah. Okey, dia akan terpecah menjadi uap air contohnya. So kalau cool kan, okey, cool semakin ni okey, ikatan dia akan lebih ni macam jadi air batu kan. Okey. Lebih kuat. Jadi cikgu kena explore sikit lah. Okay. Ikatan, nak cakap ikatan ayam sekolah rendah tak sesuai. Tapi saya pasti cikgu akan kreatif untuk menerangkan kepada murid. Okay. Sebenarnya banyak lagi yang ini. Okay. Boiling point. Ini cikgu kena explore lah kat sini. Banyak kat sini. Yang saya jumpa ialah itulah. Sebenarnya ada lagi tajuk apa yang saya nampak tadi. Ekosistem. Okay. Rantai makanan pun saya jumpa juga. Rantai makanan ada. Jadi ambil masa sedikit. Fotosintesis pun ada. Jadi semua saya dalam ni saya perkongsian, saya guide cikgu untuk website mana yang cikgu boleh pilih sesuai. Sebab terlalu banyak. Okay, jadi yang ini antara yang kita boleh gunakan. Dan dia percuma. Dan satu lagi, ini dia. Ini dia. Ini Concord juga tadi. Ini untuk siapa yang mengajar tajuk tahun 6 sains, kita ada tajuk sistem saraf. Okey, sistem saraf. Jadi sistem saraf kita boleh pilih yang ini. Okey, bahagian ni. Okey, cikgu klik kat sini bahagian sistem saraf. Jadi kat sini cikgu boleh uji, murid boleh uji berapa cepat kita punya reaction kepada saraf kita terhadap warna. Okey, contoh kat sini Okey, wait for green. Kita tunggu bila dia warna bila dia warna hijau je kita klik. Okey, berapa pantas mata kita untuk bertindak balas terhadap pertukaran warna tu. Okey, siapa yang yang akan mengajar sistem saraf nanti ni boleh buat dalam kelas terus. Okey, dan tampak your reaction time was dalam masa berapa second sahaja. Okey, cikgu dia akan guide cikgu kat sini. Okey, dia kata try this at least 5 times and write down your reaction time. So cikgu latih murid buat jadual berapa masa yang murid boleh bertindak balas terhadap perubahan warna. Okey, again, wait for green. Okey, bila dia green aja kita terus dia klik. Okey, okey. Nampaknya saya lambat sedikit. Okey, berbanding yang tadi. Okey, and then kemudian kita boleh collecting data dalam bentuk hear. Click when you hear the sound. Okey. Bila dengar sound saja, maksudnya reaction kita pada telinga kita ni untuk menghantar isyarat ke otak. Okey, try sampai 5 kali. Okey. Ini tadi dalam Conrad Consortium tadi. Okey. Ini tindak balas saya. Okey. Jadi ini juga boleh mengajar dalam tajuk sistem saraf. Sistem saraf. Okey. Okey. Maaf cikgu kalau saya laju ni. Okey, satu lagi saya nak terangkan yang ini dia. Young Scientist Lab. Okey, Young Scientist Lab tadi, ini cikgu tak login pun tak apa. Okey, cikgu tak login pun tak apa. Cikgu terus dia masuk. Cikgu kat sini tak banyak. Yang ini ada dalam lebih kurang 6. Okey, yang ini yang cikgu saya cakap tadi problem based learning. Website kalau cikgu nak mengajar untuk pembelajaran berdasarkan masalah. Okey. Kalau kat sini, ni tadi dia tunjukkan mission. Okey. Mission. Rika, ada soalan. Saya okey. Sekejap. Daripada Cikgu Salita, dia kata ini kids need to create assignment ke? Oh, okey. It's tadi tu okey, yang ni kan. Assignment tadi. Okey. Tak perlu pun tak apa. Tak perlu pun tak apa. Okey, tak perlu assignment pun tak apa juga. Okey, Cikgu Saliza. Ni tadi pad untuk fizik selalu guna untuk tajuk wave. Okey. Tu saya rasa sekolah menengah banyak guna ni. Okey. Tadi ni saya cakap ni too hot to handle ni. Ini dia akan bagi cikgu masalah. Okey.
Hot Stuff Cookware Company is developing a new skillet. Dia nak buat ni kan. Okey, jadi dia ada mission dia. Kadang-kadang budak suka juga ada mission-mission ni dalam pengajaran kan. Ataupun dia guide kepada kita, nak buat kita, cikgu mungkin boleh gunakan bahan ni juga. Okey, problem dia, dia nak suruh design cookware kan, okey, bahan masakan, apa ni, tools untuk masak yang sesuai, okey, to design a skillet handle that does not get too hot on the stove and is safe in the oven. Okey, so kat sini murid boleh explore dulu bahan, okey, okey, dah nampak apa yang bahan-bahan diperlukan, okay, murid boleh klik plan, dah boleh plan, okey. Okey, plan apa yang dia nak buat. Okey, so eksperimen. Klik eksperimen. Jadi, dia berbincanglah dengan kawan untuk membuat alat pemegang. Ni apakah yang sesuai? Adakah menggunakan wood? Adakah menggunakan plastik? Adakah menggunakan aluminium? Okey, tapi dia kena cubalah semuanya. Katakan dia guna wood. Okey, handle dia nak berapa sentimeter. Okey, cikgu jangan risau. Anak murid cikgu pasti akan explore. Okey, dan test duration dia 10 minutes. Okey, dan boleh go kat sini. Okey, nanti dia akan cikgu klik, dia akan bagilah jangka masa berapa lama dia akan jadi panas, temperature dia, dan cikgu kat sini cikgu guide. Okey, saya pun belum explore lagi, tapi saya nanti akan buat ini untuk tajuk tahun 6 lah. Mungkin tajuk tahun 6 sebagai projek. Okey, problem based learning. Ini untuk mendapatkan TP6 nanti. Okey, saya dah merancang untuk tajuk ini. Jadi cikgu juga mungkin boleh guna kemudian. Okey, ini untuk yang scientistlab.com. Okey, untuk problem based learning. Satu lagi yang terakhir ialah the physics aviary ini. Yang saya katakan tadi, saya menggunakannya untuk buat termometer. Okey, termometer. Jadi cikgu pergi sahaja dekat the physics aviary atau cikgu Google saja physics aviary. Okey, kat sini cikgu boleh klik tools ada. Okey. Okey, kat sini. Kalau cikgu klik home. Okey. Labs. Sekejap. Mana yang banyak-banyak tu ya. Okey, kat sini memang banyaklah untuk yang kalau mengajar fizik ni sesuai. Nama pun physics aviary kan. Okey. Saya nak mencari ni boleh ajar, kalau dulu ada guna triple beam, tapi sekarang dah jam 4 dah tak ada dah triple beam. So dah tak boleh gunalah. Okey. Mana saya kalkulator tu ya. Okey, ada cikgu yang pernah guna physics aviary ni ke untuk kalkulator? Saya pernah buat perkongsian ni dalam YouTube saya lah. Okey. Saya tak jumpa. Okey, dalam games ke? Okey, kita boleh fix. Okay. Patutnya dekat lab saja. Okey. Oh, tak boleh pula. Okey, tak apa cikgu. Yang ini saya pergi saja yang dekat ini tadilah. Okey. Sebab saya masa... Okey, sampai 4:30 kan? Okey. Okey, yang ini tadi kalau cikgu pergi kat physics aviary, dekat sini cikgu akan jumpa thermometer challenge. Saya maaf, saya tak jumpa. Okey. Yang ini,
Dan cikgu boleh gunakan thermometer challenge ni untuk murid uji. Dia sampai 5 kali. Lagi salah, kalau dia ada salah, dia akan keluar lagi. Kalau dia akan betul, kalau murid tu betul, dia hanya boleh jawab, dia dapat jawab 5. Selagi dia salah, dia akan keluar lagi soalan tu. Okey, dia akan suruh lagi murid baca sehingga dapat correct, dapat betul sampai 5 kali betul. Kalau salah, ulang lagi, tapi berbeza bacaan. Okey. Jadi saya rasa ada soalan tak Kak? Cikgu Sari. Okey, terima kasih Kak Saliza, ada tools baru. Okey. Okey. So saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama saya atas perkongsian pada petang ini. Jadi saya minta maaf jika mungkin terlaju, tapi saya harap cikgu-cikgu boleh menggunakan tools ataupun website yang saya cadangkan tadi, terutamanya Cikgu Sains Sekolah Rendah. Dan cikgu boleh explore lagi, sebenarnya banyak cadangan tadi. Website yang tadi tu ada 6 tadi tu ialah untuk narrowkan lagi cikgu punya pencarian cikgu dalam mencari simulasi ataupun simulasi maya yang ada banyak di dalam internet. Jadi yang ini saya rasa yang saya guna dan saya share pada cikgu. Saya minta maaf jika ada kekurangan. Semuanya datang daripada saya dan saya serahkan kepada Cikgu Sari. Terima kasih. Alright, alhamdulillah, terima kasih kepada Cikgu Ika. Sangat bagus. Saya dapat tahu tentang PET tu dari Cikgu Ika juga masa PDPR hari itu. Tetapi tak explore detail. So hari ini bila dia kata nak share tu, saya memang tunggulah peluang tu. Terima kasih Cikgu Ika. Saya tengok tadi untuk cikgu matematik, sebab saya cikgu matematik. So saya tadi terempat explore 2 PET dengan Gizmos tu. Yang itu memang bagus cikgu. Saya tengok tadi kalau cikgu nak ajar kita ada masalah, pelajar tak boleh faham tentang perimeter, pelajar tak boleh faham tentang pecahan. So dia orang boleh buat. So kadang-kadang kita nak suruh dia bawa, dia tak bawa barang. Kita nak buat fraction, bawa kek, kita suruh dia potong sengit-sengit, sudahnya tak jadi. Sebab konsep fraction dia mesti equivalent. So dia mesti setara ataupun dia mesti sama rata. Okey, so terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ika di atas perkongsian pada hari ini. Untuk cikgu-cikgu sains banyak sangat belajar. Cikgu saya maths pun saya dapat juga belajar. Mungkin cikgu bahasa, mungkin saya rasa cikgu ni kreatif walaupun bukan sains, bukan maths, tapi saya rasa mereka cukup kreatif untuk come out dengan ataupun kita gabung jalinkan apps yang ada untuk kesesuaian tugas ataupun saya rasa macam bahasa Inggeris pun dia orang boleh guna tu. Maknanya untuk gabung jalinkan syllabus maths and bahasa Inggeris, dia orang ada belajar, sekarang tak silap saya lah, resepi kan. So benda tu boleh. Untuk hari ini saya serahkan majlis kita kepada Dr. Zalina untuk sesi penutup pada petang ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada semua cikgu. Yang kurang tu dari diri saya dan Cikgu Ika, dan yang baik itu semua datang dari Allah. Semoga sedikit perkongsian pada petang ini dapat menambah ilmu dan memberi manfaat pada anak murid kita, insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua rakan kita yang berkongsi ilmu pada hari ini, terutamanya kepada Cikgu Ika Liana Khalid atas perkongsian yang saya dah sebut dah pada awal tadi. Setiap minggu berbeza-beza perkongsian kita dan saya kira kali ini banyak tumpuannya kepada sekolah rendah. Tak apa, tetapi sebenarnya boleh pakai juga untuk sekolah menengah, sebab dalam tu tadi saya tengok ada grade berapa kan. Normally grade 10 ke atas, 8 kot ke atas dah masuk sekolah menengah. Jadi cikgu-cikgu dari guna pakai dan nampak sangat menarik. Terima kasih juga kepada Cikgu Sari, Cikgu Sarimah atas bantuan untuk menjadi moderator pada kali ini. Moga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat kepada kita semua, dan pihak urus setia juga telah kongsikan kepada kita semua link kehadiran. Jangan lupa sebelum kita sign out ni, kita kena isi dulu kehadiran tuan-tuan dan puan-puan supaya akan menerima sijil.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi dengan sesi ataupun siri yang ke-35, yang ini tajuknya pula slide menarik murid tertarik, yang akan disampaikan oleh Cikgu Emily Shafira Zamrudnya. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi pada tarikh 22 hari bulan April tahun 2022, hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Linknya dah ada di situ. Tuan-tuan dan puan-puan juga adalah menerima linknya di ruangan chat. Jadi kita boleh terus daftar untuk minggu hadapan. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa bersama-sama dengan kita tahu yang kita akan menerima ataupun video atau apa kita rakaman sesi kita ini akan diupload dalam portal CDL pada hari Ahad. Jadi pada kita yang lain-lain yang tak berkesempatan, mungkin kawan-kawan kita atau kita nak explore lebih jelas lagi, kita boleh buka ataupun layari portal tersebut dan kita akan dapat ke-34 siri ini ada dalam tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh guna untuk buat sesi ladap di sekolah. Ya, boleh guna sebagai CPD kat sekolah, PLC kat sekolah. Jadi gunakan ruang dan peluang ini pada pelbagai tajuk yang kita dah kongsikan pada minggu-minggu yang terdahulu supaya ada pengisian kepada cikgu-cikgu rakan-rakan kita di sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kedua-dua rakan kita, Cikgu Ika Liana dan Cikgu Sari. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sentiasa memberi sokongan kepada program kita, sentiasa ingin menambah ilmu, sama ada bersama rakan-rakan dan juga dengan Datuk Dr. Mahendra. Jadi itu adalah satu usaha yang sangat baik, usaha yang berterusan. InsyaAllah ada ganjaran yang akan kita dapat, ada manfaatnya kepada kita semua. Selamat berhujung minggu, selamat berbuka puasa. Hari ini juga Good Friday kepada mereka yang meraihkan, kepada yang lain banyak ada hari. Saya tak disebut tadi, Datuk Dr. Mahendra pun tak boleh nak sebut untuk rakan-rakan yang berpenganut Hindu tu, hari apa saya tak tahu sebut, juga baru semalam diraihkan. Jadi kita jumpa lagi sekali lagi, dan sebelum itu kita buka kamera kita untuk kita ambil gambar. Silakan Ika dan Cikgu Sari tolong ambilkan gambar kepada rakan-rakan yang masih ada dalam ni. Saya kira ada 158 orang lagi. Kita boleh ambil gambar sebelum kita balik rumah nak masak dan sebagainya. Mengharapkan paparan yang penuh. Belum. Kena senyum sentiasa dan jangan buat apa-apa catatan, nanti dia mengganggu gambar. Okay. Ready for take. 1, 2, smile. One more. Next slide. Okay, 1, 2, smile. One more. 1, 2, smile. One more. Okay. Alhamdulillah kita ada 4 paparan tu. Mungkin kita ada paparan yang penuh tu 4, yang lain tu tak nak tunjuk muka. Tapi tak apa. Kita faham. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Stay safe, semua jaga diri, jaga keselamatan. InsyaAllah bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.